Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. 3 Mei 2023 bersama dengan saya Syafiqah Ishak. Kami akan bersiaran sehingga jam 10 pagi ini. Pastinya di saluran berita ITM TV1 juga anda boleh saksikan kami di MyTV. Jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial. Dan hari ini pastinya penumpuan akan diberikan kepada isu-isu yang melanda negara kita. Apatah lagi mengenai isu gaji minimum. Itu yang akan kita bicarakan sebentar saja lagi. Tapi ini yang akan kita mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Luar Korea Selatan Pak Jin Perdana Putra bersempena lawatan kerja ke Malaysia pada 1 hingga 2 Mei. Jadi ini merupakan lawatan sulung beliau ke Malaysia sejak dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Korea pada Mei 2022. Selain daripada kita nak berikan tumpuan kepada ini juga yang menggegarkan Malaysia semalam berkaitan dengan stroke haba. Tetapi di sini ada satu pembetulan ingin diberikan bersama dengan anda di mana stroke haba bukanlah punca kematian kanak-kanak 12 tahun di Keluang. Jadi ini merupakan kenyataan yang diberikan oleh Exco Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata kanak-kanak itu dimasukkan ke wad selepas mengalami sawan. Mangsa mengalami demam panas sehari sebelum dan mempunyai gejala batuk selama 3 hari. Jadi kita ingin mewawarkan kepada anda di semua ekoran cuaca panas pada masa kini, pada waktu ini, sila berhati-hati. Banyakkan minum air jika tiada kepentingan. Jangan keluar daripada rumah. Yang paling penting, pakai pakaian yang berwarna cerah. Kerana warna-warna cerah ini kurang untuk menyerap haba. Menyentuh mengenai warna-warna yang cerah, pasangan saya hari ini dalam dia berwarna cerah. Sebab dalam dia warna putih. Betul tak, Terence? Ya, betul. Saya cuba tapi sebenarnya mungkin tak sampai warna cerah itu. Pun begitu, walaupun stroke haba dikatakan bukan penyebab kematian tersebut, pun begitu, stroke haba adalah suatu situasi yang mungkin dihadapi oleh kebanyakan daripada kita disebabkan suhu yang luar biasa di luar dan lebih berjaga-jaga lagi untuk kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dan warga emas yang melewati usia 65 tahun. Kerana kedua-dua kategori individu ini mempunyai sistem saraf tunjang yang tidak cukup matang ataupun terlalu rapuh untuk membantu badan menguruskan suhu diri. Jadi ini adalah dua kategori yang perlu kita berjaga-jaga. Banyakkan minum air. Kalau boleh, jangan biarkan mereka keluar ketika waktu siang. Ya, menyentuh mengenai kanak-kanak, Terence, ini dia. KPM telah pun mengeluarkan sebenarnya garis panduan kepada sekolah. KPM telah mengeluarkan surat siaran dan garis panduan susulan cuaca panas melampau di beberapa negeri. Dan pihak sekolah juga boleh memohon untuk menangguhkan sesi persekolahan sekiranya suhu panas melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut di negeri-negeri yang terlibat. Jadi ada sedikit kelonggaran yang diberikan kepada pelajar sekolah ini. Mereka boleh memakai pakaian sukan. Bukan sahaja pelajar tetapi semua warga KPM sebenarnya, termasuklah guru-guru dan semua yang terlibat sewaktu sesi persekolahan. Jadi ini antara kelonggaran yang diberikan oleh KPM untuk sama-sama kita mengelakkan kes seperti stroke haba ini terjadi kepada kanak-kanak. Yalah, satu lagi kerisauan ibu bapa adalah kalau sekolah ditutup, maka kalender akademik akan dianjakkan lagi. Sekarang pun kita dapat lihat bahawa disebabkan oleh COVID-19 yang kita alami, situasi di sekolah adalah kanak-kanak dan para pelajar telah mulakan kalender akademik lebih lewat sedikit. Jadi kalau dilewatkan lagi, mungkin mereka akan menghadapi gangguan dari segi pembelajaran dan juga ketika mereka tamat darjah-darjah tertentu kan. Sebab cuti itu kena ganti. Betul. Tiada PDPR. Itu yang dimaklumkan. Jadi kalau cuti tak boleh seronok sangatlah sebab kena ganti juga akhirnya nanti. Okey, sedikit untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Ini dia bulan pemutihan dilanjutkan kepada 2 bulan. Di mana PKSU melanjutkan lagi tempoh bagi bulan pemutihan kepada 2 bulan berbanding hanya sebulan sebelum ini. Jadi ini boleh berikan kesempatan kepada majikan untuk mendaftar dan mencarumkan pekerja yang digajikan bagi operasi perniagaan. Jadi kepada majikan yang masih lagi belum daftarkan pekerja mereka di bawah PKSU, anda boleh lakukan sedemikian. Ya, jadi seterusnya kalau kita lihat kebanyakan laluan kontra di atas kesesakan lalu lintas pada waktu
waktu puncak di Lembah Kelang. Sudah pun bermula semula situasi trafik seperti sedia kala di Lembah Kelang dan kaedah pembukaan jalan kontra akan diperbanyakkan bagi mengatasi masalah lalu lintas pada waktu puncak khususnya di Lembah Kelang. Perkara tersebut diputuskan pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan mesyuarat itu dihadiri Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan beberapa agensi berkaitan turut memutuskan untuk mengkoordinasi dan mengurangkan penutupan jalan dengan segera di kawasan pembangunan dan lebuh raya. Ya, jadi pada masa yang sama juga PBT, DBKL, MBPJ dan juga MBSA diminta untuk memberikan input kepada Jawatankuasa bagi membantu menyelesaikan isu kesesakan lalu lintas. Jadi ini antara alternatif yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi diharapkan tiada lagi masalah kesesakan lalu lintas. Saya rasa satu perkara ini saja mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Kita kena perkemaskinikan sistem pengangkutan awam dan meyakinkan lebih ramai warga kota untuk menggunakan sistem tersebut. Kerana kalau lambatkan kereta berterusan, akibatnya apa yang kita alamilah. Kita warga kota, kita sering kali berdepan dengan situasi ini pada waktu puncak. Jadi kita pun sedia maklum kegunaan, kemudahan dan pengangkutan awam tidaklah mencapai paras yang diperlukan untuk mengurangkan jumlah bilangan trafik. Jadi harapan kami semoga sistem pengangkutan awam terus dinaik taraf. Ya, jadi kalau kita gunakan pengangkutan awam juga kita boleh mengurangkan sebenarnya lagi pelepasan gas karbon ini. Sebab kalau kita lihat dengan cuaca panas yang tidak menentu sekarang ini, semuanya disebabkan oleh pemanasan global dengan lapisan ozon kita yang semakin meningkat. Jadi menjadi tanggungjawab kita semua sebenarnya untuk sama-sama kita menyelamatkan bumi yang semakin tenat. Bukan sahaja kita ingin menuju ke usia tua 2030, bumi ini juga sudah pun tenat. Jadi ini ialah kerjasama dan juga tanggungjawab kita semua, bukan sahaja kepada pihak kerajaan. Menyentuh mengenai sukan sedikit. Ini akan bermula pada 5 Mei hingga 17 Mei. Sukan SEA ke-32 Cambodia 2023. Ya, tuan rumah begitu berbesar hati kali ini kerana ramai yang sedia maklum bahawa sukan SEA kalau sampai ke Cambodia saja mungkin tidak sempat dianjurkan kerana tuan rumah memberi laluan kepada negara lain. Tapi kali ini Cambodia terus menganjurkan sukan SEA dan sasaran kita 40 emas, 37 perak dan 64 gangsa, di mana kontingen negara berjuang dalam 34 jenis sukan, 340 cara, 670 atlet terpilih dan 251 pegawai akan ke Cambodia. Ya, jadi kita harapkan yang terbaik untuk kontingen negara kita. Juga diingatkan kepada semua atlet kerana masih lagi kita berhadapan dengan cuaca panas. Jadi kita harapkan mereka minum air yang mencukupi, jaga kesihatan dan yang penting kami di sini di Malaysia sentiasa mendoakan kesejahteraan dan juga kita mengharapkan kemenangan daripada mereka. Kita nantikan lebih daripada 40 emas mungkin dan kita akan sentiasa berada di belakang anda, menyokong di media sosial dan di mana-mana saja siaran ini dipancarkan, terutama sekali di RTM Sukan. Iya, jadi kita nak berehat seketika. Kita nak melihat apakah yang menarik untuk hari ini. Bagi saya pula minum air terlebih dahulu. Dah berbeli-belit dari dah ni. Jadi jangan ke mana-mana.